Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini di kawasan Kelabakan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, datang dari dekat dan jauh untuk membolehkan kita dapat berjumpa pada pagi. Lepas ini saya akan ke Balung, saya akan ke Apas, dan seterusnya saya akan ke Landatu dan Kunang. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita sedar dan tahu bahawa pilihan raya sedang berlangsung dan dia penghujungnya tinggal 2 hari. Pilihan raya ini diadakan untuk membolehkan supaya kita dapat meninjau, mengukur. Kita perlunya memilih kerajaan. Perlunya kita memilih pemimpin wakil kita. Bukan hanya wakil kita Hindun Sibati, Hindun Marutai, Kukusan, dan juga di kawasan Sri Tanjung, Tanjung Batu, Apas Balung dan seluruh bumi Sabah ini untuk menentukan masa depan bukan hanya diri kita, anak-anak kita. Pilihan raya ini adakan sekali dalam setahun dan 5 tahun. Pasal ini merupakan perkara yang penting untuk menentukan masa depan. Mengukur manusia bukan dengan cakapnya. Mengukur manusia bukan dengan ucapannya. Mengukur manusia bukan dengan janjinya. Tapi mengukur manusia dengan amalan dan perbuatan. Jauh penting pada hari ini, kita mengukur bila kita membentuk sebuah negara, dinamakan Malaysia, ditandatangani oleh arahan Tun Mustafa, Tun Fuad Steven, J.S. Sundang, kita dapat melahirkan sebuah negara dinamakan Malaysia. Harapan orang tua-tua kita, Tun Mustafa, Tun Fuad Steven, J.S. Sundang dan pimpinan-pimpinan terawal dari kita, bila kita bentuk Malaysia, harapan mereka agar anak-anak dan cucu mereka, penghidupan mereka jauh baik berbanding dengan bila kita dijajah semasa British. Ya. Bukan mudah keadaan kehidupan kita dahulu, bukan juga mudah keadaan kehidupan kita pada hari ini. Di antara tempat yang besar penganggurannya, hampir 1/5 daripada rakyat Sabah menganggur. Hampir 300,000 anak-anak Sabah berhijrah cari nafkah hidup mereka ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ke Hong Kong. Ada 2 orang anak Sabah meninggal dunia. Seorang anak dusun dari Papar dan seorang anak Brunei daripada Papua. Meninggal dunia di Korea. Pasal apa? Cari nafkah hidup mereka. Bayangkan, Sabah ini kaya, tapi rakyatnya miskin. Kenapa rakyatnya miskin? Pasal kita umat di Sabah ini berpecah-pecah. Di Tokok Tambah bukan hanya kita dipecah oleh bangsa kita, kita berpecah oleh kerana agamanya, kita dipecah oleh kerana parti-partinya. Bayangkan pada hari ini di Dun Sibati, berapa orang yang bertanding? Ada 10 orang yang bertanding. Apakah orang bertanding ini menawarkan diri mereka ada yang bebas? Tidak pernah dalam sejarah calon bebas boleh jadi kerajaan.
Yang kita mau pilih kerajaan, bukan bebas. Yang kita mau pilih ketua menteri, bukan bebas. Betul nggak? Apa calon bebas boleh bentuk kerajaan? Apa calon bebas boleh membangun Sabah itu? Sibati. Besok dia jadi YB, di mana dia dapat peruntukan. Tidak ada itu peruntukannya bebas. Jadi umat di bumi Sabah ini kita dipecah-pecah. Berpecah. Pasal apa kita dipecah? Dari Semenanjung datang parti Barisan Nasional. Dari Semenanjung datang parti Pakatan Harapan. Berpakat supaya ada harapan. Rupanya tidak ada harapan. Saya di bumi Sabah ini sudah kerjasama dengan semua pemimpin di Malaysia. Orang tidak boleh cakap dengan saya yang mereka ada harapan. Yang boleh cakap bahwa Barisan Nasional, bukan Barisan Nasional, Barisan UMNO. Kemana MCA? Kemana MIC? Kemana gerakan? Kemana parti-parti daripada Sarawak? Kemana parti-parti dari Sabah? Adakah itu sudah Barisan Nasional? Sarawak sudah lari dari Barisan Nasional. Betul tak? JRS bukan lagi komponen Barisan Nasional. Yang kita undi UMNO ini sedang si Mahathir mau kasih mati UMNO. Orang Kelabakan, orang Sibati mau kasih hidup UMNO. Lupa ngailah hati itu. Pikir saja dalam. Apa manfaat dia? Kita sudah merdeka 6 abad. 60 tahun lebih. Keadaan Sabah ini kemana ini? Tempatnya kaya. Dengan emas. Emas di Tawau pun hilang. Sabah kaya dengan kelapa sawit. Hilang apa yang ada di Sabah ini? Nasib warisan jadi kerajaan cuma satu, hilang saja yang kita bina. Hilang apa? Minyak masak di Tawau ini. Apa namanya? Standard. Saya mau buat satu kilang di Keningau, nama kilangnya minyak masaknya onsoy. Orang mulut bilang onsoy itu best, baik. Tapi bila warisan tidak jadi kerajaan, onsoy tidak onsoy. Pasal dorong tidak buat kilang. Di Keningau banyak kelapa sawit. Kenapa tidak diproses? Kenapa tidak buat manfaat dia? Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian. Penting kepada kita memilih bukan hanya pimpinannya utamanya, kerajaan. Pasal apa kita berpecah-pecah? Contohnya di Sibati ini. Kalau tengok di sebelah itu calon apa itu? Bebas. Calon apa itu? JRS. Apa si Hasan lupa tidak pernah dia jadi YB, yang letak dia jadi YB di Sibati warisan itu. Rakyat Sibati bagi mandat dia sebagai wakil rakyat warisan. Sekarang ini kemana? Gagasan. Parti apa itu? Parti yang dahulu dilahirkan sebelum pilihan raya. Sia Jiji bertanding atas tiket bersatu. Tidak ada lagi partinya itu gagasan dilahirkan. Partinya dilahirkan 2022. Dia mau jadi ketua menteri sampai dibatalkannya perlembagaan Sabah. Akta apa itu? 67. Menghalalkan dia sebagai kerajaan ketua menteri.
Dia 11 saja adunnya si AJJ ini. Yang saya 29. Termasuk si Hasan melompat. Kamu mau undi orang seumpama itu, mandat rakyat dijualnya, hidup-hidup orang si Batik dijual oleh si Hasan. Pasal apa melompat? Mau projek, mau duit. Kemana umat di bawah ini? Pasal nafsu itu. Pasal itu penting kepada kita. Bukan dipandang harus siasan pasal dia tidung. Tidak pernah tidung bertanding di si Batik. Tapi saya letak dia jadi calon. Buat pertama kali di situ. Betul kan? Tapi mandat yang kita bagi kemana? Di bawahnya. Jaga diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Yang Barisan Nasional ini kenapa kita diundi? Bayangkan kita orang Sabah ini berpecah-pecah. Macam mana kita berpecah? Dipecah. Tun Mustafa dijatuhkan oleh orang Sabah. Pasal Tun Mustafa tidak setuju 5% cukai Petronas. Siapa jatuhkan dia? Si Haris. Siapa si Haris lagi kawannya? Si Puan. Siapa lagi kawannya? Si Pairin. Waktu itu mereka berjaya. Orang Sabah tumbangkan orang Sabah. Berjaya ditumbangkan. Si Haris tumbang. Siapa kasih tumbang? Si Pairin. Si Pairin orang Sabah. Betul. Si Pairin ditumbangkan oleh Barisan Nasional. Oleh UMNO. Siapa itu? Naik Presiden Datuk Syafiee Apdal dengan Tun sekarang rakan-rakan. Orang Sabah tumbangkan orang Sabah. Kita orang Sabah berpecah-pecah. Pasal itu kita wujudkan parti warisan berbagai bangsa, berbagai anutan agama ini. Sudah sampai ketikanya kita tahu kita buat salah, tapi kita mau perbetulkan kesilapan kita. Bukan untuk kita, untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Bukan dikira bangsa, bukan dikira agama. Bukan si Pairin, bukan si Jepri, bukan Congkakiat, bukan Yom Tekli yang bagi cuti tambahan Christmas untuk orang Kristian. Betul kan? Kita tidak kira bangsanya, agamanya. Waktu kita kerajaan, saya bagi geran tanah sama orang-orang dusun di Tambunan. Depan si Pairin, depan si Jepri. 480 geran tanah. Saya bagi sama orang dusun Tambunan. 2.850 geran tanah. Saya bagi sama orang-orang Keningau. Bukan ada adun saya di Tambunan. Tidak ada adun warisan. Tapi saya tidak pikir pasal adun di situ ada. Tapi saya pikir orang dusun Tambunan adalah orang Sabah yang ada hak untuk dapat tanah. Besok kita perintah, jangan bimbang sangat orang Kelabakan. Orang Sibati, saya akan bagi tanah. Daripada tanah kita diambil oleh orang-orang Barisan Nasional. Pasal apa kita miskin? Orang yang kaya. Hari ini dorang beli undi kita. Datang rumah kita bagi duit 500, 1.300. Apakah 300 sama 500 itu masalah kamu punya air? Kerja anak kamu boleh selesai? Nilainya kamu punya undi itu, satu undi boleh menjamin masa depan kamu punya anak dan cucu. Jangan jual mandat. Hak ini hak kamu sebagai rakyat. Yang berkuasa hari ini bukan si Anwar. Yang berkuasa hari ini di Sabah bukan si Zahid. Yang berkuasa hari ini di Sabah bukan Mat Sabu.
Yang berkuasa hari ini bukan Hamzah Zainuddin, bukan Mahyudin Yassin. Yang berkuasa di Sibati ialah orang-orang Sibati. Jangan hilang kuasa ini. Gunakan kuasa ini, kuasa undi kamu bagi dengan pati warisan Sabah. "20 bulan kita jadi kerajaan, bukan senang. Saya diheret ke mahkamah. Lawan, siapa ketua menteri? Si Musa kah? Saya. Masuk mahkamah, keluar mahkamah. Sibuk kita 20 bulan. Kali tengok mahkamah putuskan saya ketua menteri. Tidak cukup dibawa pergi mahkamah, datang COVID. Tidak cukup COVID, datang lockdown. Tidak boleh bergerak. Kalau bergerak, ditangkap oleh polis. Ada polis di sini. Orang boleh dengar ucapan saya. Tidak ada kerajaan bagi 1 juta kepada polis masa kita memerintah bila ada COVID. Tidak ada kerajaan di Malaysia yang bagi 1 juta kepada doktor, guru-guru, frontliners. 1 juta, 1 jabatan saya bagi. 9 jabatan persekutuan yang membantu anak-anak saya di sekolah-sekolah, orang Sabah di hospital supaya diubat dengan baik. Bila kita jadi kerajaan, saya tidak tunggu kerajaan persekutuan beli ubat, vaksin supaya kasih hidup orang-orang Sabah. Pasal penting kepada kita ubat vaksin untuk COVID. Bapa saya meninggal dunia pasal COVID. Allahyarham ayahanda saya pun sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, penting kepada kita. Pilihan raya ini tinggal 2 hari, 1 hari. Jangan permainkan. Ini perkara bukan permainan. Ini perkara bukan hari raya mau minta duit, mau ambil duit, mau beli orang. Ini pilihan raya menentukan kerajaan yang boleh takbir bumi Sabah. Pasal apa si Anwar turun tiap-tiap bulan? Pasal apa dong umumkan ketua menteri, calon PKR si Ruji? Kamu tahu pasal apa itu? Pasal daripada si Padang sampai ke si Batik ini, lautan ini kaya dengan gas, dengan minyak. Sudah cukup Petronas ambil kita punya minyak, ambil kita punya gas 60 tahun. Dorong mau ambil lagi minyak kita, gas kita di Sibati. Saya akan lawan mereka ini. Ini hak kita. Ini hak kita. Orang Sabah jangan takut. Jangan jadi pengucut untuk berjuang hak kamu di bumi Sabah ini. Penting kepada kita. Jangan berbalah. Jangan berpecah. Pasal perpecahan kita, orang akan senang menggunakan kita. Bayangkan dipecah calon BN, dipecah calon GRS. Si Haji 5 tahun perintah, Sabah maju jaya. Na'udzubillah, rasuah mereka keluar dalam video. Petunjuk Tuhan kepada umat besok Jumaat ini. Sebelum pilihan raya sudah kamu nampak video mereka mencuri duit. Betul tak? Tidak cukup itu, bayangkan sampai kemarin Setiausaha Politik Anwar Ibrahim letak jawatan. Pasal ada kononnya berkongsi sama si Albert T. Apa kesini. Serahkan dengan pihak berkuasa. Saya tidak mau cakap siapa salah, sama ada betul ataupun tidak. Ngakomeng boleh cakap, oh dia tidak dapat terima duit. Kau menteri kerajaan tempatan, kau kabinet persekutuan. Macam mana pula kau boleh cakap dia letak jawatan pasal recommendation? Biarkan dengan SPRM siasat. Dia pula siasat. Ada di siasat kah? Terus dia bagi tahu dia tidak dapat duit. Macam mana kau tidak dapat?
tahu dia tidak dapat duit. Ini yang kena tahu. Ini saya harap sungguh. Is this live? Not live. Ingat live. Selalu saya live sampai ke Kuala Lumpur ucapan saya. Kasih dengar sama dorang. Kasih dengar sama si Mahathir. Kasih dengar sama si Anwar. Kasih dengar dengan si Mahyudin. Kalau ingat saya takut. Saya lawan mereka. Siapa ini kaya? Pasal apa kita miskin? Orang kita berpecah. Dipecah. Dipecah oleh kaum. Dipecah menurut si parti-parti yang ada. Sampai bila kita sedar ini? Pasal apa kita miskin? Pasal pemimpin Sabah rasuah. BN perintah Sabah 13 tahun. Siapa ketua menteri? Datuk Sabi. Saya 20 bulan saja jadi ketua menteri itu. Siapa ketua menteri? JRS 5 tahun. Siapa? Saya. Cia Jiji. Jalan berlubang salah saya. Tidak ada air, salah saya. Tidak ada kerja, salah saya. Lampu tidak ada, salah saya. Dorang curi duit, salah saya. Bagus itu. Mana orang Sabah ini senangkan didengarkan dengan lagu-lagu TikTok. Kita jaga rumah kita. Rumah apa yang kau mau jaga ini, Haji? Rumah Sabah. Rumah Sabah dalam pilihan raya ini ada 73 kursi rumah. Yang kau bagi dengan PKR 20 Pakatan Harapan, kau punya katil PH sudah tidur itu. Yang kau bagi dengan UMNO, berapa kursi? 40. UMNO sudah masuk, masak di dapurmu itu. Kau kasih 10 sama DAP, bangkumu sudah DAP duduk itu. Di mana kau duduk rumahmu itu, Ajiji? Di lantai kau itu. Kau punya rumah, kau jaga, cakap sedang telinga mendengar. Warisan jaga rumah Sabah. Kita tanding 73 kursi. Saya tidak bagi dengan mana-mana parti dari Semenanjung. Kali ini tumbangkan parti dari Semenanjung. Jangan bagi undi orang Sabah sama orang Semenanjung. Boleh? Kita bertanding di Kuala Lumpur, tidak ada satu parti pun dari Perlis sampai ke Johor itu. Ada parti kita di Semenanjung. Orang punya parti 400 lebih, hampir 500. Yang kita cuma 73 mau bagi sama dorang. Lupa ngailah hati itu. Kemana kita mau? Bayangkan anak-anak kita tadi, dendangan tarian orang murid itu. Bagaimana keadaan anak-anak kita ini? Sekolah pun tidak ada. Ada sekolah papan. Betul. Ada sekolah papan. Ada sekolah tidak ada tandas. Ada sekolah ada tandas, tidak ada air. Tahun ini saja kerajaan Malaysia kami luluskan 60 bilion duit. Di mana duit itu? 2025 belanjawan 56 bilion. Untuk 2026 60 bilion. Di mana duit dong pakai? Di Semenanjung. Sekolah dorang bersimin. Sekolah dorang berelektrik. Sekolah dorang ada connectivity dia. Tapi sekolah kita komputer pun anak-anak tidak cukup. Duit Malaysia bukan duit Kuala Lumpur. 50 bilion lebih. Sepatutnya bagi dengan Sabah. Kerana Sabah memerlukan sekolah yang baik. Anak-anak pendidikan mereka yang baik. Betul tak? Kamu nampak kalau di kempen di Semenanjung? Ada kamu nampak dewan-dewan tempat duduk seumpama macam gini? Tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kau duduk? Nanti kita bergambar. Saya mau berucap dulu. Pasal jarang saya datang kemari. Tuan-tuan dan kau pun dapat tanah. Zaman saya, berapa ekar tanah saya bagi dulu?
15 ekar. Bayangkan, saya pun tidak ingat. Ada gambarnya. Seorang insan manusia wanita. Di mana kampung mana? Kelabakan. Ada gerahnya sudah. Jangan bimbang, saya seorang haji. Besok kita kerajaan, saya akan bantu keluarga Murud saya. Saya akan bantu keluarga Tidung saya. Itu dapat tanah. Kalau itu tanah kerajaan, kita akan bagi. Kenapa kerajaan bagi dengan tauki-tauki sampai 10.000 ekar, rakyat minta 10 ekar tidak dibagi. Kamu tidak sedar kan di tahun habis tanah kayu balak oleh tauki-tauki. Syarikat. Kenapa rakyat tidak ada tanah dibagi? Pasal apa? Pemimpin apa itu? Rasuah. Dorang yang kaya, kamu yang miskin. Pasal apa kamu miskin? Pasal kamu selalu mengundi orang yang rasuah. 20 bulan saya jadi ketua menteri. Pernah saya ambil tanah di Kelabakan. Pernah saya ambil proyek Penbonyo. Tidak ada itu. Tun Mahathir saya tolong dia dua kali jadi Perdana Menteri. Saya tumbangkan. Tanah saya, waktu bulan 8 tadi, tanah saya ditumpah sama sopot Rontola. Jangan bimbang. Besok kau ingat. Kau nak tengok muka saya. Bagi tahu si Menaing besok dia jadi YB. Kalau dia tidak bagi, saya akan ambil tindakan sama dia. Kita bergabung dengan banyak orang. Saya bergabung dengan si Mahathir, saya tolong dia sampai 2 kali jadi Perdana Menteri. Kami tumbangkan Barisan Nasional, Mahathir, Perdana Menteri, kali kedua. Kami tumbangkan Barisan Nasional, saya tolong si Anwar dengan rakan-rakan lain, sampai dia keluar dari penjara itu. Kalau tidak masih lagi dia dalam penjara, mana dia boleh jadi Perdana Menteri? Lupa itu semuanya. Yang Sia Jiji lompat sana, lompat sini. Dari ASNO, lompat AMNO. Dari AMNO, lompat Bersatu. Dari Bersatu, lompat Gagasan. Pasal apa? Nafsunya. Mau jadi ketua menteri. Saya boleh jadi ketua menteri 5 tahun. Kalau saya mau. Dibelinya YB saya. Termasuk si Hasan itu. Tolak si Hasan. Saya harap jangan ada satu undi di si Batik bagi dengan si Hasan ini. Jangan bagi. Bayangkan, Ajiji sampai dipindahnya perlembagaan Sabah ini. Pasal mau kekal jadi ketua menteri 67. Enactment undang-undang Sabah itu. Dia mansuhkan. Besok kita kerajaan saya akan hidupkan balik akta itu. Pasal dulu akta itu diletak oleh si Pairing pasal dia bawa Tun Mustafa. Tun Mustafa angkat sumpah tidak cukup undinya. Lantik 6 orang kalah Tun Mustafa, si Pairing ketua menteri. Betul. Besok saya dapat 40, saya cukup jumlah 37. Jangan dorang tutup istana. Saya kena angkat sumpah. Dorang tutup, saya akan bawa dorang pergi mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian. Saya berharap supaya orang Sabah pada kali ini pastikan undi kamu jaga dengan baik. Undi ini jangan pentingkan saya. Saya tidak penting itu. Yang penting kau punya anak cucumu. Salah kau undi, anak ini besok keluar sekolah, cari kerja, berhijrah sampai ke Kuala Lumpur. Kemana anak ini? Kemana kamu punya cucu? Bila kita mengundi, pikir, bukan saya. Pikirkan masa depan anak-anak kamu. Kamu undi JRS, Sia Jiji minta, tolonglah tambah lagi 1 penggal. Sedang kau 5 tahun perintah air pun tidak ada, jalan pun berlubang. Ajiji, ajiji.
Hari ini belanjawan 6 bilion. Tidak tahu duit dorang belanja pergi mana. Belanja untuk TikTok handphone kamu itu 8 juta. Memitnah saya. Hari-hari salah saya. Keluar WhatsApp, keluar TikTok, surah kabar. Kadang-kadang kalau kamu tengok, oh ini salah Datuk Sapi. Dia yang ketua menteri, saya yang bersalah. Macam mana pula saya punya salah ini? Dia mantan menteri 13 tahun Barisan Nasional. Saya di Kuala Lumpur. Menteri jaga ayam, jaga telur, menteri perpaduan, kebudayaan, penerangan, perumahan, menteri timbalan menteri pertahanan. Bayangkan keadaan. Saya cuma jadi ketua menteri 20 bulan saja. Dikacau lagi oleh orang. Saya nasihatkan si Mahathir, jangan bersatu masuk ke Sabah, saya tolong kau. Masuk saja bersatu ke Sabah. Saya nasihatkan Mahathir, Tun, saya kenal si Gigi sama si Masidi. Saya doakan panjang umurmu. Kalau kau tidak ada, dia tinggalkan patimu. Masih hidup si Mahathir. Bukan hanya patinya ditinggalkan bersatu oleh si Gigi. Bahkan dia masih hidup ditinggalkan oleh si Gigi sama si Masidi. Lompat sana, lompat sini. Besok, kala kerajaan Malaysia melompat itu. Tidak melompat, lokap itu. Rasuah mereka ini. Saya akan siasat. Duit dong ambil. Kayu balak si Albert Lim yang guna duit untuk beli YB saya ini. Kalau benar dong gunakan duit tanah Sabah untuk beli YB saya. Kalau benar, saya akan ambil tindakan kepada syarikat-syarikat ini. Pulau Sibatu. Buat jambatan. Jangan bimbang. Buaya itu tidak jahat, dia pun mau hidup. Jaga dengan baik. Ya, dia makhluk Tuhan. Pasal itu, bila saya pergi satu hari Christmas sama orang Kristian, bukan hilang tauhid akidah saya. Tapi bila saya jadi ketua menteri, hari ini kita minta tolong sama orang Kristian. Betul kan? Undilah warisan. Bila kau jadi kerajaan, apa dong minta kita tidak kasih. Apa punya ketua menteri? Apa dong ingat saya ni ketua menteri Islam, ketua menteri Sabah ini. Orang Sabah berbagai kaum. Betul kan? Pasal itu penting kepada kita, jangan berpecah-pecah oleh kena kaum-kaum ini. Ya. Apa kalau kau mati ditanya kau oleh malaikat, bangsa apa kau? Yang ditanyanya itu apa yang kau buat di muka bumi. You are judged by your deed. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekian, saya tidak boleh lama pasal minta ampun, minta maaf. Pasal saya ada acara di Apas, di Balong, lepas ini lari, tidak jatuh. Sampai sakit sudah badan pinggang saya. Minta ampun, minta maaf. Saya mau bagi makan, orang bilang tidak boleh kasih makan. Pilihan raya sudah saya 36 tahun berpolitik. Zaman Tun Mustafa lagi. Zaman bapak saya Tun Sakarang. Tidak pernah bila kita menganjur ini kasih makan orang pun salah. Saya beritahu pihak penganjur. Oh, pasal apa bila saya tanya, orang bilang undang-undang, kau boleh makan, kau penganjur. Tapi orang datang jangan kasih makan. Jadi saya beritahu, kalau orang yang datang saya jemput tidak makan, baik kita juga penganjur, jangan makan. 2 hari puasa. Bukan hanya 2 hari kita tidak makan, tapi undinya jangan dijual. Tanganmu ini kau pegang baik-baik. Ini bukan tangan saya. Ini bukan tangan si Anwar. Ini bukan tangan si Zahid. Ini tanganmu yang kau bawa pergi rumah, kau undi untuk cucumu, anak. Ya. Pikirkan, jangan bimbang sama.
Nanti saya akan beritahu si Manahi. Nanti besok dia jadi wadi, senaraikan siapa yang berhak. Jangan pula saya bagi tanah terus dijual tanah. Ya. Di Tawau ini Kelabakan tanahnya yang paling subur di Malaysia. Tidak ada tanah paling subur, cuma di Kelabakan ini. Pasal apa tanah ini? Sumbernya daripada gunung berapi, volcanic soil. Kalau kau tanam buah-buah, manis rambutannya. Kau tanam nangka, manis nangkanya. Orangnya manis-manis. Dia cakap orangnya manis-manis. Saya harap bukan orangnya saja manis, tapi undinya manis. Tidak ada artinya orangnya manis, tapi undinya tidak manis. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian. Besok kita kerajaan saya pastikan. Saya sudah kenal pasti masa saya kerajaan dahulu pun. Ada sini tanah 30,000 ekar tanah yang kita boleh buat tanaman untuk makanan. Food security. Makanan ini bukan hanya untuk Malaysia, rantau Asia. Pasal Kelabakan ini cukup subur. Bila kita buat pertanian tentang makanan food security di Kelabakan, kita akan ekspor ke China, ekspor ke Jepun, ekspor ke Singapura. Singapura tidak ada tanah. Itu punya tanah subur. Bila kita buat food security, pastinya macam di Ranau, saya buat satu ada 40 orang graduan. Hari ini diorang punya gaji ada 3,000, 4,000 orang. Saya minta diorang jangan cari kerja pergi kerajaan. Jadi pegawai kerajaan, jadi Kerani sana. Kamu kerja di ladang, di Ranau, hari ini gaji diorang 3,000, 4,000 satu bulan. Jadi anak-anak muda semua dalam bidang pertanian. Jadi insyaAllah kita buat di Tawau, di Kelabakan, dan ini akan sedikit sebanyak memberi ruang kepada anak-anak kita di kawasan Tawau dan Kelabakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh mudah-mudahan pilihan raya 29 hari bulan turun ramai-ramai. Jangan tidak turun. Ya. Sebelum kamu turun, lepas itu mana orang Islam doa sembahyang. Mana orang Kristian pergi gereja. Doa. Tidak pernah seorang pemimpin, saya pergi ke Ningau 3 minggu lalu. Bishop jemput saya, yang sambut saya 8,000 orang Kristian di Keningau. Dorang penganjur berucap, tidak ada pemimpin yang membantu menghormati orang Kristian di Sabah. Bukan si Pai, bukan si Jeffrey. Dia bilang, Datuk Seri, kaulah yang bantu kami, bukan setakat buat gereja, bagi bantuan untuk Christmas cuti. Saya bantu juga bukan hanya gereja, saya bantu juga masjid. Masa saya ketua menteri, saya pergi tuaran. Bagi berapa juta masjid Siajiji, mungkin dia lupa. Dia minta di tuaran Datuk Seri panas masjidnya bagi ekor. Bukan saya pikir dia YB bersatu. Oh, sampai anjing pun setuju sudah. Dia setuju, dia minta supaya undilah warisan. Nasib kita tidak paham dia punya bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya minta kerjasama. Saya tidak mau paksa. Warisan ini bukan parti yang jutawan, banyak duit, tidak. Ya, kami tidak membeli-beli orang, ada sedekah macam Barisan Nasional, macam JRS datang rumah jam 1 pagi, jam 11 tengah malam, tidak pernah datang ke rumah kamu. Waktu kamu susah tidak ada air, waktu susah anak kamu tidak dapat pergi sekolah, sudah datang mereka. Ada pernah datang si Jahid ke Tawau. Pasal apa dong datang ke Tawau? Pasal dorang takut. Takut apa?
Bukan pasal kamu punya undi. Kamu yang punya takut kalau tidak dibagi. Dorong janji dorang sabar maju jaya. Kita berpadu bersatu. Saya adalah UMNO dan presiden paling lama orang Sabah duduk jawatan paling tinggi dalam UMNO. 30 tahun saya bantu mereka di Semenanjung. Dari Perlis sampai ke Sarawak. Hidup lagi saya di rumah panjang di Sarawak. Orang Iban di sana. Bila saya datang ke sana, Tan Sri Alper Jabu sambut saya. Jam 1 pagi, orang Iban sambut. Dia bilang, Tan Sri kenapa ini? Ada babi di situ, disuruh dibujaknya. Aku bilang, dah sampai hati aku kasih mati babi. Kasih orang lain, itu adat mereka. Lepas itu saya beritahu, tanya Tan Sri Jabu. Pasal apa itu? Kalau ada orang besar datang, beginilah sambutan kami menghargai. Aku bilang, aku bukan besar, badanku kecil. Badanmu kecil, tapi peruntukanmu besar. Dia bilang. Saya tidak kira bukan orang Sabah itu, saya menteri luar bandar. Tidur di rumah panjang. Di Sempurna itu, dulu ada sekolah tidak ada lampu. Hari ini di Pulau Larapan, di Menampilik, saya bantu mereka, sudah ada solar mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang sangat di Sibati. Saya ada rancangan. Pasal Sibati ini ada banyak juga keluarga saya, orang-orang tidur. Ya, di tuan-tuan dan puan-puan, kamu jangan kira bangsa, bajaunya, bugisnya. Bagi kareba, mereka. Konsol. Jadi, jangan berpecah, berbalah. Kali ini orang Sabah, kalau kita bersatu, Kuala Lumpur jangan dong main-main dengan saya. Ya? Jangan takut, jangan gentar. Kita perjuangkan hak kita di Sabah. Tidak ada parti yang dorong takut. Tidak ada parti pemimpin yang dorong gurun. Gitu ya. Dorong bilang ini bahaya. Pasal ini orang tidak boleh kautin. Kalau jangan rasuah Datuk Sapi, saya tahu ini orang, 40 tahun sudah. Saya ketua menteri, kayu balak saya tidak ambil. Tanah saya tidak ambil. Kamu pergi Sempurna tanya diu. Doktor Caco ini diu Sempurna berapa tahun? Diu Sempurna dia berapa tahun di situ? Dia boleh bagi tahu sama ada, saya minta sama dia. Kau diu saya ahli parlimen saya adun. Kau saya ini tanah ini saya mau. Tidak ada. Wallahi wa billahi wa tallahi. Satu tanah pun saya tidak ambil. Kalau ada orang jual tanah, tidak jadi masalah dengan saya. Waktu saya ketua menteri, kuasa ketua menteri, kuat besar itu. Saya boleh luluskan 5.000, 10.000 untuk saya. Tapi saya tahu, saya bukan takut dengan manusia tidak tahu. Tapi apa yang kita buat di muka bumi ini, mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan di muka bumi. Kita selaku insan manusia, saya juga mau beramal, menolong kamu semua di Sabah. Tidak apa saya tidak cukup tidur. Tidak apa saya suara pun mau hilang. Sekejap ni lari pergi Apas, lari pergi Ladatu. Ya. Cuma 1 hari saja di Sempurna. Kemarin dulu saya pergi Banggi, lepas itu pergi Kota Belud, lepas itu pergi Keningau, lepas itu pergi Sindubi, lepas itu Sipitang, lepas itu pergi Long Pasir. Semua kampung saya pergi jumpa dengan orang Sabah. Orang Sabah minta tolong sama orang Sabah, selamatkan orang Sabah. Berat ke? Yang disokong si Anwar, si Zahir ini buat apa? Oh, salah Datuk Sapi jalan berlubang. Salah Datuk Sapi tidak ada air pasal dia menteri luar bandar. Apa si Zahid menteri luar bandar timbalan Perdana Menteri? Tidak salah. Tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian,
Saya pastikan besok nanti jangan bilang 20 bulan saya jadi ketua menteri, saya letak di Tawau di Kelabakan ni. Daerah kecil Kelabakan, bukan Musa yang buat, bukan Yong Tekli yang buat daerah kecil di Kelabakan kerajaan warisan. Besok-besok kalau sudah mantap keadaan ekonominya, bukan kecil, saya akan daerah penuh itu besok nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormati, besok kita pastikan. Saya nampak di Tawau, saya nampak di Ladaktu, saya nampak di Keningau. Banyak syarikat-syarikat besar dari Kuala Lumpur. Peldanya, IOI-nya, apalagi syarikat besar di sini. Guthrie, banyak lagi syarikat-syarikat yang dari Kuala Lumpur. KL Kopong. Besok kita kerajaan, mana ladang-ladang smallholder yang ada, kalau keadaan menggelakkan, saya akan hapuskan tidak ada cukai smallholder. Sales tax itu. Dan saya akan tingkatkan cukai kepada syarikat-syarikat Felda, IOI, Guthrie, semuanya yang berada di bumi Sabah. Pasal ini tanah kita punya, hasilnya dorong ambil, dorong bawa pergi Kuala Lumpur. Pernah kamu nampak jalan raya di Putrajaya berlubang? Pernah kamu dengar padam elektrik di Kuala Lumpur? Pernah kamu pergi Kuala Lumpur, sekolahnya berpapan? Besok kita kerajaan, saya lahirkan Kementerian Pelajaran Sabah. Dan saya mau supaya besok bukan ahli parlimen yang berucap. Bukan adun yang berucap. Berbui sudah mulut saya berucap itu di parlimen. Depan-depan Anwar Ibrahim saya cakap, sudah 5 Perdana Menteri. Yang amat berhormat Tambun Anwar Ibrahim, sudah 5 Perdana Menteri. Si Najib, si Mahathir, si Mahyudin, Ismail Sabri, sampai Anwar Ibrahim. Ken Bonyo tidak siap-siap. Tapi dorang bilang 5 Perdana Menteri, salah Datuk Sapi. 5 Perdana Menteri di Sarawak sudah siap. Betul tak? Mana pula projek persekutuan saya boleh batalkan? Yang saya batalkan bukan projek. Saya cadangkan dengan Lim Guan Eng, konsultan yang mengurus Penboni ini. Batalkan. Pasal apa konsultan ini? Dapat 500 juta lebih. Dia punya fee. Satu konsultan. Siapa dia punya CEO? Si Helmi. Yang dulu Menteri Kerja Raya. Dulu si Helmi ini siapa? Setiausaha Kerja Pemuda UMNO. Adakah pemuda UMNO Pati boleh mengurus projek kerajaan persekutuan? Harganya 17 bilion. Polis kau catat itu ada sini polis. Supaya dong tahu sama ada saya cakap betul ke tidak. 17 bilion. Beratus juta dong dapat. Dong punya iuran. Apa konsultan itu ada engineer ke? Yang ada engineer ni JKR. Di Tawau, di Ladaktu, di Sempurna, di Keningau, di Sipitang. Pasal itu saya minta kepada mereka bagi dengan JKR. Jangan bagi dengan konsultan. Pasal mereka ini ada engineer. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya harap sungguh jangan layan nafsu. Betul? Si Halim ni minat mau jadi calon. Si Halim pun minat. Ketua Wira ini minat. Tapi jiwa dorang cukup besar. Walaupun tidak dapat calon, tidak melompat. Orang seumpama inilah yang kita perlu menilai. Jangan ikut dengan orang tidak dapat calon, lompat. Ada YB jual mandat rakyat. Kadang-kadang itu saya bimbang. Si Hasan itu
bersumpah lagi di video. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya akan tidak melompat keluar daripada parti warisan. Kalau Tuhan pun dibodohinya, ditipunya, apalagi kamu orang isi batin. La haula wala quwata. Pikir dengan baik itu. Kadang-kadang saya bimbang. Orang lupa itu. Sekarang ini semua YB si Manahin sudah sign 4 kertas ini. 4 kertas dong sign. Yang buat kertas ini Tun Richard Melanjung, mantan ketua Hakim Negara Malaysia, orang dusun. Dia bilang Datuk Seri kali ini dorang round. Dia dengan Hakim Sidangkan yang dulu ketua hakim di Tawau, sekarang ini jelajah ke Pinampang, ke Hulu, berkempen untuk tolong parti warisan Sabah. Mantan Hakim Sidangkan. Orang bagi tahu dengan saya, Datuk Seri, kau buat satu perjanjian dengan calon-calon. Kalau dia melompat, bankrupt dia. Saya tidak guna anti lompat. Saya gunakan supaya ikatan. Bukan hanya bankrupt, dia punya rumah, dia punya harta, warisan ambil. Itu bankrupt dia. Besok akan terus bubar dewan, bertanding. Kita pilih orang baru kalau melompat. Asal kita tidak mau mandat, jual mandat rakyat Sabah diperbodoh oleh orang-orang Sabah sendiri. Betul tak? Asal itu kita lakukan. Selamatkan Sabah. Pasal itu kita letak logo parti warisan. Logo warisan ini, tangan satu ini, yang merah itu pantai barat. Yang biru itu pantai timur. Kalau orang Sabah dari barat sampai ke timur ini, genggamannya, undinya, ini kapal apa juga cabaran dari Sabah ke, dari Kuala Lumpur, kita akan lawan mereka. Kita akan karam kapal. Boleh. Saya berharap tuan-tuan jangan hanya teriak boleh, tapi intinya tidak boleh. Pasal hari ini, kamu percayalah sama saya. Malam sampai ke malam cari sama kamu. Cari apa itu? Orang Bajo bilang papai. Duit. Mana ada duit dorang ini? Kalau pilihan raya datang dengan duit. Sebelum pilihan raya, belum bubar dewan, tidak datang bagi duit. Kamu undi dorang, besok nanti jadi wajib rasuah lagi itu. Pasal itulah kita punya kehidupan di Sabah ini menderita pasal ramai rasuah. Jabatan air, tidak ada air di Sabah, 170 juta duit jumpa di jabatan air. Rasuah. Hasil kayu balak hilang di Sabah. Pasal apa? Rasuah. Kemudian nampak itu YB yang kita sebut warisan, calon warisan, saya letak 16 engineer. Calon warisan, saya letak 4 orang mantan hakim. Saya letak 6 orang PhD holder, doktor. Ada seorang doktor lagi di Kilo. Mantan DU, ramai saya letak DU. Cuma si Caco saya tidak letak, pasal dia kerja. Bantu saya. Jangan bimbang, Cok. Nanti saya tulis bagaimana kita besok jadi. Saya akan uruskan dengan baik. Kekayaan yang ada, gas minyak dari Sulawesi sampai ke Sipadan, tanah itu saya akan pastikan. Saya sudah bagi amaran dengan dorang di Kuala Lumpur. Yang amat berhormat Perdana Menteri, kalau tidak ada kuasa. Yang amat berhormat Haji tidak ada kuasa. Perlembagaan Sabah, Malaysia, artikel 2, sempadan tidak boleh dibubar, tidak boleh diubah kecuali lulus Dewan Undangan Negeri Sabah.
Sekarang itu waktu dulu saya cakap pasal saya ketua pembangkang. Sekarang ini bukan saya ketua pembangkang, tidak ada sudah pembangkang. Pasal apa? Tidak ada kerajaan, tidak ada ketua menteri. Jangan pula Ajiji datang katawa saya ketua menteri. Sudah hilang ketua menterimu itu. Jangan takut, jangan bimbang. Pasal ini kamu punya hak. Jangan cerita tentang hak kita. Perkara berbagai-bagai. 40% tanah kita. Felda musim berjaya tahun 1979 bagi dengan Felda 200.000 hektar tanah. Dari Umas-Umas sampai Sabat 200.000 hektar tanah. Apa janji mereka kepada berjaya waktu itu? Kami mau supaya ada peneroka yang ada. 200.000 hektar tanah, berapa peneroka? 1.600 saja orang kita yang ada jadi peneroka di sana. Dorang ambil beratus ribu tanah kita. Felda buat bangunan, Felda di Kuala Lumpur. Apa di Kuala Lumpur ada peneroka kayak itu? Yang ada peneroka ini di Kelabakan. Yang ada peneroka Sahabat, Umas-Umas, di Lahad Datu. Ada peneroka di Keningau. Yang dorang buat bangunan berjuta di Kuala Lumpur. Bangunan Wisma Felda. Ya Rabbi. Kamu mau pergi Felda, pejabat, ibu pejabat, kena terbang. Kena terbang, bayar tiket. Bayar tiket, bayar hotel. Peneroka. Pasal itu peneroka pada hari ini sepatutnya untuk membasmi kemiskinan peneroka-peneroka orang-orang kampung. Rupa-rupanya Felda bukan hanya letak peneroka supaya dibasmi kemiskinan. Sekarang ini ramai peneroka yang berutang itu. Pungut, hasil ini pungut, tolak. Hasil ini bulan ini tolak. Berapa sudah kau ambil? Kala-kala pinjam duit. Tanah kita yang kena minta. Minyak kita, gas kita yang tidak dapat. Petronas yang dapat. Pasal itu bila saya kerajaan, saya letak 5% cukai kepada Petronas. Mustafa sepatutnya letak 20%. Besok saya jadi kerajaan, saya tahu apa yang saya boleh buat. Jangan bimbang saya. Tapi bagi mandat. Jangan bagi mandat dengan JRS. Jangan bagi mandat dengan UMNO. Orang Kelabakan mau mengundi UMNO. Orang Semenanjung, si Mahathir, si Mayurin kasih mati UMNO itu. Betul gak? Mau undi Pakatan Harapan. Mayudin, Hadi, Mahathir, orang Semenanjung mau kasih mati Pakatan Harapan di Kuala Lumpur. Yang kamu kasih hidup PH, PKR, GRS. GRS ini kau percayalah sama saya. Besok berubah kerajaan persekutuan melompat lagi. Pasal apa melompat? Takut. Pasal apa takut? Yes, rasuah. Saya tidak melompat. Pembangkang bukan pasal pembangkang. Pasal saya mau bersuara hak orang Sabah ini. Apa salahkah saya bersuara untuk mempertahankan hak Sabah? Tidak salah dari segi undang-undang. Saya mantan Menteri Perpaduan berapa tahun di Malaysia. Bekas Menteri Perpaduan saya. Saya mau satukan orang Sabah. Tidak kira bangsa, tidak kira agamanya. Kalau Sabah ini membangun, yang untung juga Malaysia. Betul tak? Masakan ada dalam perlembagaan. Kalau kamu tidak undi UMNO, kamu tidak sayang negara Malaysia. Kalau kamu tidak undi UMNO, kalau tidak undi PH, kamu tidak kerjasama sama Kuala Lumpur. Sarawak tidak ada pun orang PH UMNO jadi kabinet di Sarawak itu. Boleh pula orang Sarawak tolak PH UMNO BN. Kalau orang Sarawak berani menolak UMNO, tidak ada satu adun pun masakan kita di Kelabakan.
di Sabah. Betul tak? Tuan, calon kita si Manahi. Jangan kira pasal dia orang Bajau. Jangan kira dia pasal orang Bajau. Ini bukan pasal bangsa ini. Kalau kita semua bangsa, saya tidak kira saya letak di Karamunting. Di Karamunting itu 80% orang Bajau di situ. Tapi saya letak calon Cina di situ. Insya Allah saya pergi sendakan yang Cina itu akan menang. Walaupun 80% orang, bukan kita pikir yang penting itu warisan itu. Besok kamu nampak kertas undi tidak ada muka si Manahi. Tidak ada muka saya itu. Yang ada keluar itu lambang warisan. Nomor 2. Dia di Sibati nomor 2. Saya di Sempurna calon nomor 2 juga. Tapi nomornya tidak penting. Yang penting partinya warisan itu. Boleh? Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu masa pendek, tapi saya bimbang itu kalau saya tidak berhenti berucap, nanti berhenti undi. Tidak ya? Kamu ingat saya punya cakap bahwa besok nanti saya jadi ketua menteri kerajaan. Ingat, saya mau beramal. Ini orang-orang kampung, kamu punya tanah-tanah mana yang berhak. Jangan pula orang daripada luar masuk ke Kelabakan, Sibatu. Ya, mesti orang kampung di sini yang duduk di sini. Jangan pula kampung lain datang, Datuk Seri sudah berucap, diluluskan tanah. Saya tidak mau, saya akan yang berhak. Kalau tidak saya berdosa, saya mau beramal. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kamu cek, si Manahi ini orang yang baik. Walaupun dia bukan YB, sudah masuk kampung-kampung menolong orang kampung. Apalagi kalau besok jadi YB. Besok dia jadi YB, jangan bimbang. Kau punya gaji cukup. Bukan tidak cukup makan. Dan saya akan bagi setiap orang saya tengok. Kalau duit cukup, saya bagi untuk pembangunan adun-adun di seluruh Sabah 73, 5 juta untuk rakyat kawasan mereka. Tapi duit itu bukan untuk dia. Kalau duit diambil, beritahu dengan saya. Saya pecat dia. Ya. Tapi orang ini orang baik hatinya, jiwanya. Ya. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian, minta ampun, minta maaf. Sekiranya ada bahasa perkataan yang terlanjur. Saya utarakan dengan niat baik selaku umat di muka bumi ini. Saya ingin menyatukan orang Sabah untuk kepentingan bukan hanya Sabah negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap agar pilihan raya pada kali ini pastikan undi kepada parti warisan Sabah. Ya. Boleh ya? InsyaAllah di Manahi kerja dengan baik, lakukan dengan baik. Tempatnya berpolitik ini beramal. Bukan tempatnya besok nanti jadi YB rumah banglo. Jangan. Saya tidak mau. Besok nanti YB keretanya besar-besar. Dulu tidak besar, dulu kecil. Kekalkan di situ. Tapi jangan keretanya, jangan rumahnya besar, tapi amalannya besar, bantu rakyat. Itu saya mau yang besar. Ya. Terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf menyusahkan kamu datang pada hari ini. Datang dari jauh. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan, diberi kekuatan. Anak-anak muda turun ramai-ramai. Jangan tunggu. Pasal ini masa depan kamu, orang-orang muda. Gunakan hak kamu untuk menentukan masa depan kamu, orang-orang muda. Ya. Terima kasih banyak. Saya yakin. Dengan kerja saya menjelajah sudah 4 tahun. Saya tidak tunggu saya jadi beban dewan. Saya sudah masuk ke semua kawasan. 73 kursi ini. Tiap-tiap bulan saya jalan. Sampai kurus saya punya badan. Tidak apa, saya tidak cukup makan, asal cukup udinya. Ya. Boleh?
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.